Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung balik pengajian kita bagi subjek lam, bahasa Arab. Okey. Hari itu kita dah belajar ada pembahagian perkataan dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3, isim, fi'al dan huruf. Kemudian kita belajar pula pembahagian isim dari segi bilangan. Ada isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Hari ini kita akan belajar pula pembahagian isim dari segi sama ada ia nakirah ataupun ma'rifah. Okey, apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah? Yang pertama, an-nakiratu. Nakirah tu apa dia? Ta'rifun nakirah, pengertian nakirah. An-nakirah hiya ismun yadullu ala syai'in ghairu muayyan aw muhaddad, sawa'an kana insanan aw hayawanan aw ghairihima. Misal rajulun, jabalun, madinatun, kitabun, qittatun. Okey, pengertian nakirah. An-nakiratu hiya ismun. Nakirah tu adalah isim. Maksudnya nakirah ni termasuk bawah bahagian isim. Ismun yadullu ala syai'in. Isim yang menunjukkan atas sesuatu. Ghaira muayyan, tidak khusus, au muhaddad atau tertentu. Sawa'an kana insanan, sama ada ia adalah manusia, au hayawanan ataupun binatang, au ghairihima atau selain keduanya. Senang kata, isim nakirah ni dia benda yang umum. Maksudnya dia tak tertentu untuk satu benda. Contoh bila kata lelaki tu ramai, dia tak kata lelaki tu pendek ke, panjang ke, nama dia Muhammad ke, hitam ke, apa, maksudnya umum. Okey, lepas tu dia semua termasuk isim yang bukan manusia. Maksudnya isim nakirah ni dia termasuk manusia, binatang ataupun benda. Okey, contoh kat sini, rajulun lelaki, jabalun bukit, madinatun bandar, kitabun buku, qittatun kucing. Maksudnya umum. Rajulun lelaki, semua lelaki. Jabalun bukit, semua bukit. Dia tak kata bukit Pinang ke, dia tak kata bukit apa-apa. Madinatun bandar, semua bandar. Kitabun buku, dia masuk kat sini dia umum. Buku, semua buku. Dia tak kata buku bahasa Arab ke, buku matematik ke apa, dia tak cakap. Okey, qittatun kucing. Okey, yang kedua, ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ta'riful ma'rifah, pengertian ma'rifah. Al-ma'rifatu hiya ma dalla ala syai'in muayyan wa ma'rufin sawa'an kana insan aw hayawan aw jamad. Misal Muhammad al-kitabu Makkah alladhi. Okey, yang ni dia nak ceritakan ma'rifah itu apa? Al-ma'rifah hiya ma dalla, apa yang menunjukkan ala syai'in, atas sesuatu, muayyan, tertentu, wa ma'rufin, dan khusus ataupun yang diketahui, sawa'an, sama ada, kana insanan, ia adalah manusia, au hayawan, atau binatang, au jamad, atau benda. Okey, sekarang ni dia nak cerita makrifah ni dia benda yang tertentu, maksudnya benda yang khusus. Bila kata khusus, itu makrifah. Dia sama macam nakirah. Nakirah ni isim tapi dia umum. Makrifah isim tapi dia khusus. Lepas tu makrifah dan nakirah ni merangkumi semua isim termasuk binatang, manusia dan benda. Okey, contoh makrifah. Mislu Muhammad. Muhammad ni nama orang. Al-kitabu, kitab, buku. Mekah, nama bandar. Al-lazi, yang. Okey, sekarang ni bila kita dah tahu adanya pembahagian makrifah dan nakirah. Makrifah ni untuk benda yang khusus, nakirah ni untuk yang umum. Jadi macam mana kita nak kenal yang itu makrifah, yang itu nakirah tanpa kita tahu maksud perkataan tu? Okey, kat sini dia nak cerita makrifah ni ada 6 jenis. Maksudnya selain 6 jenis ni dia nakirah. 6 jenis ni saja makrifah, selain yang 6 nakirah. Okey. Yang pertama, jenis-jenis makrifah al-alamu. Al-alamu. Yang kedua, al-mu'arraf bi alif lam. Yang ketiga, al-mu'arraf bil idhafah. Yang keempat, ad-dhamair. Yang kelima, asma'ul isyarah. Yang keenam, asma'ul mausulah. Okey, yang ni 6 jenis ma'rifah. Maksudnya 6 ni semua isim. Tak ada yang dalam dalam 6 ni ada satu fi'il, tak ada. Semua 6 ni dia isim. Okey. Ma'rifah yang pertama, kata isimul ma'rifah yang pertama, al-alamu. Al-alamu ni nama, maksudnya nama benda, nama orang. Yang tu termasuk dalam al-alamu. Kat sini kata al-alamu huwa kullu ismin yadullu ala musamma bi'ainihi wa yanqasimu al-alamu ila isim wa laqab wa kunyah wa madinah ataupun qabilah.
Okey, al-alamu. Al-alamu tu nama, maksudnya nama orang, nama benda, nama kucing. Hak tu termasuk dalam al-alamu. Huwa kullu ismun, iaitu semua nama. Ya dulu yang menunjukkan ala musamma, atas yang dinamakan bi'ainihi, dengan dirinya. Maksudnya bila kata kita namakan seseorang tu, contoh dia lelaki, ialah dia lelaki, nama dia apa? Nama dia Muhammad. Muhammad tu jadi ismul ma'rifah. Wa yanqasimu al-alamu ila isim wa laqab wa kunyah wa madinah qabilah. Maksudnya al-alamu tu terbahagi kepada isim, nama orang, wa laqab dan gelaran, kunyah pun gelaran, wa madinah dan bandar. Maksudnya nama bandar termasuk dalam ismul ma'rifah. Okey, contoh misal Muhammad. Muhammad nama orang. Mekah. Mekah nama bagi suatu bandar. Ismun ma'rifah alamun yadullu ala Madinah. Maksudnya isim ma'rifah yang menunjukkan atas nama bandar. Quraisy nama qabilah, Abu Bakar kunyah. Okey, yang kedua, sanian al-mu'arraf bi alif lam. Al-mu'arraf bil alif lam huwa kullu ismun ittasalat bihi al-alif lam. فأي كلمة نكرة إذا أضفنا إليها ألف لام أصبحت معرفة. Okey, maksud dia huwa kullu ismun, setiap nama, ittasalat bihi alif lam, yang bersambung dengannya alif lam. Fa'ayyu kalimah, dan apa-apa perkataan nakirah, iza adafna, jika kita sandarkan ilaiha, kepadanya alif lam, asbahat ma'rifah, ia akan menjadi ma'rifah. Okey, jadi kat sini nak kata apa-apa perkataan yang ada alif lam di awal perkataan, dia akan jadi ma'rifah. Contoh perkataan tu nakirah, contoh rajulun. Rajulun nakirah sebab lelaki umum. Tapi bila kita tambah alif lam di depan, jadi ar-rajulu. Kat situ automatik dia jadi ma'rifah. Contoh kat sini, haza al-amilu mukhlisun. Al-amilu, bila kita tak bubuh alif lam, jadi amilu, dia jadi isim nakirah. Tapi bila kita bubuh alif lam kat depan, automatik dia jadi ma'rifah. Macam tu juga contoh yang kedua. Jalastu fil fasli. Okey, saya duduk di dalam kelas. Al-fasli. Okey, al-faslu tu, kalau kita tak bubuh alif lam, faslu sahaja, dia akan jadi isim nakirah. Tapi bila kita bubuh alif lam kat depan, automatik dia jadi isim ma'rifah. Okey, pembahagian yang ketiga, al-mu'arraf bil idhafah. Al-mu'arraf bil idhafah iza udhifat al-kalimah an-nakirah ila ahad al-ma'rifatil khamsah iktasabat sifatut ta'rif bihazihil idhafah. Okey, yang ni nak cerita al-mu'arraf bil idhafah ni bila disandarkan sesuatu perkataan kepada isim yang ma'rifah, dia akan jadi ma'rifah. Okey, contoh kalimah nakirah, jabalun. Jabalun ni bukit umum. Bila kita sandarkan kepada ma'rifah, apa perkataan ma'rifah tu? Arafat. Arafat nama bukit. Bila kita bubuh bukit Arafat, automatik perkataan tu akan jadi isim ma'rifah. Lepas tu yang kedua, contoh kedua, talibun, pelajar. Pelajar ni asalnya dia isim nakirah umum. Tapi bila diletakkan talibul ilmi, penuntut, pelajar ilmu, jadi kat situ dia jadi isim ma'rifah sebab al-ilmu dia ma'rifah. Okey, yang ketiga, sayyaratun, kereta. Sayyaratun ni umum, kereta banyak. Tapi bila kita letak sayyaratul is'af, jadi ambulan, maksudnya kereta ambulan tu dia maksudnya khusus. Maksudnya kereta tu memang untuk ambulan. Okey, lepas tu yang keempat, solatun, semayang. Semayang apa? Lepas tu diletakkan untuk jadikan makrifah, letak solatul maghrib, sembahyang maghrib. Al-maghrib tu ada alif lam. Hak tu perkataan makrifah. Bila kita letak alif lam, kemudian kita sandarkan kepada perkataan yang nakirah, automatik perkataan tu akan jadi makrifah. Okey, setakat ni saja pengajian kita untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.